Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur ISIS 2021. InsyaAllah hari ini saya akan cuba bentangkan kertas kerja yang bertajuk Adat Kematian Masyarakat Bajau di Sabah, Penilaian dari Perspektif Islam. Okey, saya selaku pembentang iaitu Azmin bin Puloh dan sahabat saya Jahidi Saili. Kami kedua-duanya daripada UiTM Cawangan Sabah. Saya daripada kampus Tawau dan sahabat saya daripada kampus Kota Kinabalu. Okey, kita terus ke bahagian pengenalan. Okey, secara umumnya kepercayaan masyarakat Nusantara ini dirintis oleh tiga sistem kepercayaan, iaitu animisme, Hindu dan juga Islam. Okey, jadi masyarakat Bajau tidak terkecuali menerima pengaruh ini. Jadi masyarakat Bajau di Sabah ini ada yang di pantai timur dan ada di pantai barat Sabah, dan secara keseluruhannya masyarakat Bajau ini adalah beragama Islam, dan dalam konteks kajian ini adalah ditumpukan kepada masyarakat Bajau di Kota Bulut. Okey, masyarakat Bajau kaya dengan budaya warisan yang dijaga secara baik, termasuk adat-adat kematiannya. Okey, untuk objektif kajian ini, yang pertama mengenal pasti bentuk-bentuk adat kematian Bajau. Yang kedua menganalisis adat kematian Bajau menurut perspektif Islam. Jadi adakah adat-adat itu mempunyai sandaran daripada menurut perspektif Islam ataupun sebaliknya. Okey, kita tengok kepada metodologi kajian. Okey, saya menggunakan temu bual dan juga observasi untuk mengumpulkan data. Temu bual secara berstruktur dan dianalisis dengan perisian en vivo. Seramai 7 orang informan yang berbeza latar belakang. Di sini termasuklah ketua kampung, okey, imam kampung, ketua adat dan juga pegawai agama. Untuk teknik observasi ini, saya membuat temu janji untuk mengikuti satu-satu upacara adat lah. Okey, kita lihat kepada dapatan kajian di sini. Terdapat 6 adat yang boleh diketengahkan dalam kajian ini. Pertama sekali iaitu bunga jenazah, yang kedua adat pesuk, yang ketiga guris dan perabot, yang keempat kelambu dan payung, yang kelima bangkai-bangkaian dan seterusnya menjaga kubur. Kita lihat secara detailnya. Okey, bunga jenazah ini seperti juga masyarakat Melayu. Okey, masyarakat Bajau ini menggunakan bunga-bungaan dalam pengurusan kematian. Okey, bunga-bunga yang biasa digunakan adalah mayang pinang. Okey, dia diletakkan di atas keranda. Okey, kemudian dia juga ditaburkan di atas pusara. Okey, bunga-bungaan ini dikatakan sebagai simbolik salam kasih sayang. Maknanya orang yang masih hidup, okey, mengirimkan bunga-bungaan kepada mereka yang telah lama meninggal dunia. Itu dikatakan bunga-bungaan itu menjadi rebutan mereka di sana. Okey, seterusnya sebagai simbolik jenazah di dalam kubur. Maknanya dalam konteks masyarakat Bajau, mayang pinang yang diletakkan di atas pusara itu menjadi simbolik ataupun sama keadaannya dengan jenazah di bawah, di dalam kubur itu. Okey, hari pertama mayang pinang itu masih berbau wangi. Okey, hari kedua dan ketiga dia sudah hancur. Begitulah juga keadaan jasad si mati di dalam kubur itu. Jadi ini menuntut kepada para waris untuk memperbanyakkan doa kepada si mati lah. Seterusnya dia memudahkan proses pengecaman kubur yang baru seandainya ada keluarga yang datang bertandang untuk berziarah ke pusara lah. Okey, yang kedua iaitu adat pesuk. Okey, apa dia adat pesuk ini? Adat pesuk ialah melintas di bawah keranda.
Okey, ini dilakukan oleh seluruh waris si mati dalam beberapa jumlah pusingan lah. Okey, ini maknanya sebelum jenazah itu diusung ke pusara, perlu para waris itu untuk melintas di bawah keranda. Okey, tujuannya adalah sebagai penghormatan terakhir dan juga tanda perpisahan, mengelakkan keteguran ataupun badi si mati. Ini adalah isu yang paling penting dalam adat pesuk, yang mana dikatakan roh itu mampu memberi pengaruh kepada orang yang masih hidup. Okey, seterusnya turut dilakukan oleh suku bangsa yang lain. Jadi maknanya adat pesuk ini bukanlah eksklusif bagi masyarakat Bajau Kota Belud sahaja. Okey, seterusnya kita lihat kepada adat guris dan perabun. Jadi guris dan perabun ini secara asasnya dia sebagai pendinding kepada pusara lah. Tujuannya untuk melindungi pusara daripada pelbagai gangguan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Okey, guris ini ialah lakaran garisan di pusara berbentuk segi empat tepat menggunakan kayu kecil. Okey, jadi kayu kecil itu digunakan untuk membuat garisan. Okey, segi empat tepat, sama bentuk dengan pusara itu. Seterusnya terbahagi kepada dua, iaitu guris fadam damah, iaitu membacakan surah Asy-Syams ayat 24, dan guris ayat 9, iaitu membacakan surah Yasin ayat ke-9. Okey. Yang kedua iaitu perabun simpul 8, menggunakan kain disimpul membentuk nombor 8, juga menggunakan ayat surah Asy-Syams ayat 24 dan surah Yasin ayat 9. Jadi kain putih itu yang disimpulkan sama juga dibacakan dengan surah yang sama. Okey, alat yang digunakan perlu ditanam di atas pusara, iaitu kayu kecil dan juga kain berwarna putih tadi. Okey. Kita lihat kepada kelambu. Kelambu ini akan dipasang di pusara. Okey, bagaimana bentuk kelambu itu? Ia diperbuat daripada kain putih bertiangkan bulu. Macam kelambu lah dibuat dipacakkan di atas pusara itu. Okey. Tujuannya untuk mengelak gangguan binatang seperti anjing dan babi. Jadi dikatakan mereka beralasan bahawa dengan menggunakan kelambu, maka bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan seperti bunga-bungaan yang ditaburkan itu tidak diganggu oleh anjing dan babi lah. Okey. Seterusnya memudahkan pengecaman kubur baharu. Sama jugalah jika ada keluarga yang datang daripada jauh untuk menziarah, maka mudah bagi mereka untuk mengesan ataupun mengecam kubur yang baru. Okey. Seterusnya payung. Okey, payung, bagaimana payung yang dimaksudkan, iaitu dipacakkan di pusara. Payung ini diperbuat daripada kain putih dan juga belahan bulu kecil yang dibuat sehingga membentuk payung secara bertingkat. Okey. Jumlah tingkat payung dan juga warna bergantung kepada status sosial si mati. Jadi jika status sosial si mati itu dalam masyarakatnya tinggi keturunannya, maka payungnya akan jadi tinggi. Banyaklah. Okey, banyak. Ada 15, ada 13, ada 12, ada 9, ada 7. Okey, jadi itu bergantung kepada dia punya kedudukan dalam masyarakat dia. Begitu juga dengan warna. Warna putih biasanya orang kebanyakan, kuning bagi keturunan Syarif dan hijau bagi keturunan Syekh. Okey. Jadi maknanya seolah-olah macam ada perbezaan pada setiap individu itulah. Okey. Seterusnya bangkai-bangkaian. Apa yang dimaksudkan dengan bangkai-bangkaian ini adalah satu set tempat tidur yang menyediakan tilam, bantal, barangan si mati, cermin muka dan juga Al-Quran. Okey. Apa tujuan dia penyediaan bangkai-bangkaian ini adalah dikatakan roh itu dipercayai bertandang ke rumah selama 44 hari. Okey, dan perlu disediakan tanda sebagai tanda kasih sayang waris kepada si mati. Jika tidak disediakan, dipercayai roh itu akan berasa sedih. Okey. Seterusnya perlu dijaga rapi selama 7 hari 7 malam agar tidak diganggu mangat. Mangat ini adalah saka belaan yang dikatakan memakan jasad manusia.
Okey, seterusnya dibuka pada hari ke-7, 20 atau 40 bergantung kepada pengendali adat lah. Okey. Seterusnya menjaga kubur. Okey, macam pelik menjaga kubur. Kenapa kubur perlu dijaga? Tetapi inilah okey yang diamalkan oleh kelompok Bajau yang berketurunan Datuk. Okey. Selepas selesai upacara pengebumian, pondok kecil akan dibina sekadar untuk berteduh dari panas dan juga hujan. Okey, seterusnya berjaga siang dan malam selama 7 hari, 20 atau 40 hari. Minimumnya adalah 7 hari kerana gangguan-gangguan yang ditakuti itu akan berlaku dalam tempoh itu, 7 hari itu. Okey, mengelakkan gangguan mangat, pengamal majlis dan juga binatang buas. Jadi inilah yang amat ditakuti oleh keturunan Bajau yang berketurunan Datuk ini. Okey. Jadi maklumlah biasanya kan kawasan perkuburan ni jauh daripada kawasan perumahan, jadi perlu dijaga untuk mengelakkan gangguan-gangguan ini. Seterusnya, gangguan dikatakan bukanlah cerita kosong, malah ia benar-benar berlaku. Okey, kita lihat daripada penilaian adat kematian masyarakat Bajau dari perspektif Islam. Saya bagikan kepada 3 kolom di sini. Okey, adat kematian, hujah, terima ataupun tolak dan juga status hukum. Okey, untuk bunga jenazah ada asas dalam Islam, iaitu hadis Rasulullah SAW meletakkan pelepah tamar pada 2 pusara, iaitu hadis Al-Bukhari. Okey. Asy-Syarbini Al-Haytami At-Tiyasaqar menyatakan sunnah menggantikan pelepah tamar dengan bunga-bungaan berbau wangi. Okey. Seterusnya, status hukumnya sunat dan boleh diamalkan dengan syarat meninggalkan sebarang kepercayaan khurafat yang tidak mempunyai sebarang sandaran dalam agama. Jadi untuk bunga jenazah ini boleh diamalkan, tetapi apa-apa kepercayaan yang mengatakan yang tidak ada sandaran dalam agama itu perlu ditinggalkanlah. Okey, seterusnya pesuk dan bangkai-bangkaian ini saya satukan kerana ia mempunyai isu yang sama, iaitu berkaitan dengan roh. Pesuk dikatakan adat pesuk ini dikatakan roh itu mampu mempengaruhi orang yang masih hidup, dan juga bangkai-bangkaian dikatakan roh itu akan datang bertandang. Okey, bertandang menjenguk ahli keluarganya di rumah lah. Okey. Jadi hujahnya tiada asas dalam Islam. Dalil yang menolak surah Al-Mu'minun ayat 100, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan roh berada di alam barzakh untuk menerima penghakiman azab kubur. Jadi bagaimana mungkin roh itu mampu mempengaruhi manusia yang masih hidup? Abdul Rahman Al-Barak mengatakan kepercayaan bahawa roh kembali ke rumah untuk tempoh tertentu adalah khurafat semata-mata. Jadi status hukumnya amalan ini menyeleweng dan dikategorikan sebagai amalan khurafat dan boleh membawa salah laku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, adat kematian kita tengok kepada adat kelambu dan juga payung. Hujahnya dianalisis dalam konteks binaan pada kubur sama ada kekal ataupun sementara. Imam Syafi'i menyatakan bahawa membina atau menulis sesuatu pada kubur adalah haram. Dalil larangan hadis riwayat Muslim nombor 1610. Imam An-Nawawi dan juga Al-Asqalani mengatakan memasang payung atau kemah adalah yukrah, iaitu dibenci dalam agama. Mendapat pengaruh agama Hindu wujud unsur tasyabuh. Jadi di sini agama Hindu pun ada satu adat yang dipanggil sebagai adat ngaben. Okey, adat ngaben ini adalah adat kematian yang mana melihat kepada kasta seseorang. Jika seseorang itu tinggi kastanya, maka benderanya yang dipanggil sebagai badai adalah tinggi. Dan samalah dengan adat payung jenazah ini. Semakin tinggi status seseorang itu, maka tinggilah payung jenazah dia itu. Okey, status hukum menyeleweng dan dihukumkan sebagai amalan khurafat. Okey, seterusnya kita tengok kepada adat kematian, iaitu guris dan juga perabun. Okey, guris dan juga perabun. Hujahnya, guris dan perabun sinonim dengan peninding yang memerlukan mantra atau ruqyah. Selagi ruqyahnya tidak mengandungi syirik, maka ia dibenarkan dalam Islam. Hadis riwayat Muslim nombor 4079. Dari segi mantra atau ruqyah, amalan guris dan perabun dibolehkan kerana menggunakan ayat Al-Quran surah Asy-Syams ayat 24 dan surah Yasin ayat 9. Memanglah dari segi ruqyah tidak ada masalah.
Jadi isunya di sini, adakah dibolehkan pendinding, pendinding ataupun tangkal menggunakan ayat Al-Quran kerana kayu kecil dan kain simpul 8 dikategorikan sebagai tangkal. Kain dan juga kayu kecil itu ditanam yang dibacakan dengan ayat Al-Quran itu dikategorikan sebagai tangkal lah. Majoriti ulama melarang penggunaan tangkal menggunakan ayat Al-Quran berdasarkan hadis riwayat Ahmad nombor 16763. Hadis ini bersifat umum tanpa ada hadis lain yang mengecualikan penggunaan tangkal menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi status hukum guris dan perabun perlu diubah sesuai agar dia selari dengan syariat Islam sebagai cadangan memadai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan pada pusara dan meninggalkan proses yang lain. Ini adalah tindakan berwaspada agar terhindar dari amalan menyalahi syarak. Oleh yang demikian, guris dan perabun dihukumkan sebagai harus bersyarat dan boleh diamalkan. Dan yang terakhir adalah menjaga kubur. Hujahnya melihat kes dan situasi semasa menjaga kubur signifikan diamalkan. Kalau kita tengok kes berdasarkan kepada informan, ada jenazah yang hilang daripada kubur. Ada kubur yang berlubang, ada kesan-kesan helaian rambut di kawasan perkuburan. Jadi ini menandakan kubur itu diganggu. Jadi jika ini benar-benar berlaku, maka adat menjaga kubur ini perlu dibuat ataupun signifikan diamalkan. Tujuan untuk mengelakkan gangguan kepada pusara dan juga jasad si mati, wajar diamalkan berdasarkan dua kaedah, iaitu masalih al-mursalah dan saddu zara'i. Tujuannya untuk maslahah. Jadi status hukumnya harus dan boleh diamalkan dengan menjaga adab semasa berada di kawasan perkuburan, banyakkan berzikir dan muhasabah tentang kematian. Sebagai penutup, sememangnya adat kepercayaan itu memanglah hak individu ataupun masyarakat, tapi sebagai masyarakat Islam ataupun orang Islam, ajaran agama menjadi prioriti terpentinglah dalam kita berbudaya. Jadi bagi memastikan kesucian akidah Islam dan kelestarian adat terpelihara, usaha dakwah dan pendidikan secara holistik perlu digerakkan. Bagi adat yang menepati syariat Islam, amalkan dan jadikannya sebagai lambang identiti sesebuah bangsa berbudaya. Hanya sekadar itu perkongsian pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.